Zaman kini kita menerima informasi di hujung jari menerusi pelbagai media sosial yang mudah dicapai dan diakses. Kemudahan capaian ke atas media sosial ini dilakukan melalui internet dan boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Penggunaan ke atas platform media sosial membantu menaikkan pengetahuan kita. Akan tetapi boleh jadi tersasar jika anda tidak memahami dengan jelas sesuatu isu tersebut. Apa akan terjadi jika internet musnah dalam satu malam? Mana yang lebih bahaya? Kemusnahan teknologi seperti internet atau penyebaran maklumat yang salah? Sejak kebelakangan ini, tular di platform media sosial mengenai isu ribut suria yang dijangka berlaku pada 2024. Ya, berita ini benar akan tetapi ia tidak akan menyebabkan dunia bergelap dan tidak akan berlaku kemusnahan teknologi besar-besaran. Kekal hingga akhir video ini bagi mengetahui kenapa kita tidak perlu risau dengan fenomena ini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Untuk meningkatkan pemahaman anda mengenai fenomena ini, Astrolab akan terangkan satu persatu. Yang pertama, kita mendiami planet batuan berbentuk sfera oblek, bukan rata maupun bentuk lain. Yang kedua, kita mengorbit bintang bernama Matahari yang sangat besar. Bintang ini dijana menerusi proses pelakuran nuklear. Dan menerusi teleskop, anda dapat melihat aktiviti solar pada permukaan matahari. Aktiviti matahari pula akan membawa kepada angin matahari atau dikenali sebagai angin suria. Matahari mempunyai angin suria kerana ia sentiasa menjalani proses yang dikenali sebagai aktiviti suria yang merangkumi pembebasan zarah bercas dari lapisan luarnya ke angkasa. Angin suria ialah aliran zarah bercas, terutamanya elektron dan proton yang dikeluarkan dari atmosfera luar matahari dipanggil korona. Beberapa faktor menyumbang kepada penjanaan angin suria, antaranya suhu tinggi korona. Suhu atmosfera luar matahari iaitu korona jauh lebih tinggi daripada suhu permukaan matahari. Suhu yang tinggi ini menyebabkan zarah-zarah dalam korona mempunyai tenaga yang mencukupi untuk mengatasi tarikan graviti matahari dan keluar bebas ke angkasa. Yang kedua, medan magnet suria. Matahari mempunyai medan magnet yang kompleks dan dinamik. Angin suria dianggap didorong oleh interaksi medan magnet ini dengan zarah bercas di atmosfera matahari. Apabila matahari berputar, garisan medan magnetnya akan berpintal dan terherut, membawa kepada pembebasan zarah bercas di sepanjang garis medan magnet ini. Seterusnya adalah lubang koronal. Kawasan di permukaan matahari yang dikenali sebagai lubang koronal adalah sumber angin suria berkelajuan tinggi. Medan magnet membolehkan angin suria terbebas dengan lebih mudah. Angin suria dari lubang koronal cenderung lebih laju dan boleh menimbulkan gangguan pada magnetosfera bumi. Angin suria memainkan peranan penting dalam sistem suria. Ia mempengaruhi tingkah laku planet, komet dan jasad angkasa yang lain. Ia juga berinteraksi dengan magnetosfera bumi, menghasilkan fenomena seperti aurora dan ribut geomagnet. Memahami angin suria adalah penting untuk mengkaji pengaruh matahari terhadap cuaca angkasa dan potensi kesannya terhadap teknologi dan sistem komunikasi di bumi. Angin suria bukan sahaja melewati bumi, akan tetapi keseluruhan planet-planet lain sistem suria kita. Apa kesan angin suria terhadap bumi? Secara asas, ia akan diperangkap oleh magnetosfera. Apa itu magnetosfera? Magnetosfera ialah kawasan angkasa di mana medan magnet bumi berinteraksi dengan angin suria, aliran zarah bercas yang datang dari matahari. Angin suria membawa medan magnet juga. Apabila angin suria bertemu dengan medan magnet bumi, kedua-dua medan magnet berinteraksi dan angin suria terpesong mengelilingi bumi. Walaupun ia tidak akan memberi kesan kepada penduduk bumi, ia merupakan berita buruk bagi angkasawan dan satelit angkasa. Angin suria membawa radiasi yang boleh menyebabkan kanser dan keracunan radiasi. Magnetosfera bumi ialah kawasan di sekeliling bumi yang dipengaruhi oleh medan magnet planet. Ia meluas ke angkasa lepas dan membentuk penghalang pelindung terhadap angin suria, yakni aliran berterusan zarah bercas terutamanya elektron dan proton yang terpancar dari matahari. Magnetosfera memainkan peranan penting dalam melindungi bumi daripada kesan langsung angin suria dan dalam membentuk dinamik persekitaran angkasa yang mengelilingi planet kita. Ciri dan komponen utama magnetosfera bumi termasuklah medan magnet. Mempunyai medan magnet dipole, bermakna ia mempunyai kutub magnet utara dan selatan
Medan magnet meluas ke angkasa dan membentuk struktur asimetri kompleks yang dikenali sebagai magnetosfera. Seterusnya adalah kejutan haluan. Kejutan haluan adalah titik permulaan pertemuan di antara angin suria dengan medan magnet bumi. Apabila angin suria iaitu aliran supersonik zarah bercas dari matahari menemui magnetosfera bumi, ia mewujudkan kejutan busur. Gelombang kejutan ini membentuk sempadan di mana angin suria diperlahankan dan terpesong di sekitar magnetosfera. Magnetopause pula ialah sempadan luar magnetosfera. Di dalam magnetopause, medan magnet bumi menguasai dan di luarnya angin suria berlaku. Bentuk magnetopause dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan dan kelajuan angin suria. Angin suria meregangkan medan magnet bumi menjadi ekor panjang di sisi jauh dari matahari. Kawasan ini dikenali sebagai ekomagnet. Ekomagnet memanjang ke angkasa untuk jarak yang jauh dan dipengaruhi oleh variasi dalam angin suria. Di dalam magnetosfera terdapat dua kawasan yang dikenali sebagai jalur sinaran Van Allen, di mana zarah bercas terperangkap oleh medan magnet bumi. Jalur ini memainkan peranan dalam melindungi permukaan bumi daripada kesan langsung zarah tenaga tinggi. Magnetosfera bukan struktur statik. Ia bertindak balas secara dinamik kepada perubahan dalam angin suria dan peristiwa cuaca angkasa yang lain. Interaksi antara angin suria dan magnetosfera bumi menimbulkan pelbagai fenomena termasuk ribut geomagnet, aurora dan kesan cuaca angkasa yang lain. Memahami magnetosfera bumi adalah penting untuk mengkaji cuaca angkasa dan potensi kesannya terhadap sistem teknologi, komunikasi dan navigasi di bumi dan di angkasa. Para saintis menggunakan satelit dan balai cerak berasaskan bumi untuk memantau dan mengkaji kelakuan magnetosfera. Ribut suria juga dikenali sebagai peristiwa cuaca angkasa, berlaku disebabkan oleh aktiviti dinamik di permukaan matahari. Peristiwa ini terutamanya didorong oleh medan magnet matahari dan melibatkan pembebasan tenaga dan zarah bercas. Mekanisme utama yang membawa kepada ribut suria termasuk: yang pertama, nyalaan suria. Nyalaan suria ialah letupan tenaga dan sinaran secara tiba-tiba dan berkeamatan tinggi yang berasal dari permukaan matahari. Ia sering dikaitkan dengan pembebasan tenaga magnet yang disimpan di atmosfera matahari. Apabila garisan medan magnet bersambung semula atau terjajar semula, ia mencetuskan pelepasan tenaga dalam bentuk cahaya, sinar X dan zarah bertenaga tinggi. Nyalaan suria boleh dikelaskan kepada kategori yang berbeza, C, M dan X berdasarkan keamatan. Lentingan jisim korona atau coronal mass ejection ialah pelepasan besar-besaran plasma dan medan magnet dari atmosfera luar matahari, yakni korona ke angkasa. CME sering dikaitkan dengan nyalaan suria, tetapi ia juga boleh berlaku secara bebas. Lentingan ini boleh membebaskan berbilion tan jirim suria dan medan magnet bergerak pada kelajuan tinggi. Apabila dihala ke bumi, CME boleh menyebabkan ribut geomagnet. Kejadian letusan pada matahari boleh menjadi sangat berbeza. Ada yang terbentuk dengan nyalaan suria, sesetengahnya dengan lentingan tambahan jirim suria yang dipanggil coronal mass ejection atau CME, dan sesetengahnya dengan struktur bergerak kompleks yang dikaitkan dengan perubahan garisan medan magnet yang bergelung ke atmosfera matahari iaitu korona. Pada 19 Julai 2012, satu letusan berlaku pada matahari yang menghasilkan ketiga-tiganya. Nyalaan suria yang sederhana kuat meletup pada bahagian bawah sisi kanan matahari, memancarkan cahaya dan sinaran. Seterusnya muncul lentingan jisim korona yang melesat ke kanan keluar ke angkasa. Kemudian berlakunya fenomena yang dikenali sebagai hujan koronal. Pada keesokan harinya, plasma panas dalam korona menyejuk dan mengeluap di sepanjang medan magnet yang kuat di rantau ini. Medan magnet dengan sendirinya tidak kelihatan, tetapi plasma yang dicas terpaksa bergerak di sepanjang garis muncul dengan terang dalam panjang gelombang ultra ungu yang melampau iaitu 304 angstrom yang menyelah pada suhu kira-kira 50,000 Kelvin. Plasma ini bertindak sebagai pengesat, membantu para saintis menonton tarian medan magnet di atas matahari, menggariskan medan ketika ia perlahan-lahan jatuh kembali ke permukaan suria. Semarak suria pula ialah ciri-ciri besar dan terang yang memanjang dari permukaan matahari ke korona. Jika semarak ini menjadi tidak stabil, ia boleh meletus, melepaskan jirim suria ke angkasa. Begitu juga filamen suria adalah struktur tumpat gelap pada permukaan matahari yang terdiri daripada plasma dan medan magnet. Letusannya boleh menyumbang kepada kejadian cuaca angkasa lepas. Tumpuk matahari ialah kawasan gelap dan lebih sejuk di permukaan matahari yang dikaitkan dengan aktiviti magnet yang kuat.
Bilangan dan keamatan tumpuk matahari berbeza-beza sepanjang kitaran suria 11 tahun. Tempoh peningkatan aktiviti tumpuk matahari yang dikenali sebagai suria maksimum berkemungkinan menyebabkan ribut suria. Tenaga yang dibebaskan semasa kejadian suria ini, terutamanya nyalaan suria dan CME, boleh memberi kesan yang ketara kepada cuaca angkasa lepas. Apabila zarah bercas dan medan magnet yang dikaitkan dengan peristiwa ini berinteraksi dengan magnetosfera bumi, ia boleh menyebabkan ribut geomagnet, aurora dan gangguan kepada komunikasi radio dan operasi satelit. Para saintis menggunakan balai cerap suria dan instrumen berasaskan angkasa untuk memantau aktiviti matahari dan meramalkan kejadian cuaca angkasa. Memahami ribut suria adalah penting untuk mengurangkan potensi kesannya terhadap teknologi dan infrastruktur di angkasa dan di bumi. Berbalik kepada persoalan sama ada pada tahun 2024, adakah bumi akan bergelap atau mengalami kegagalan teknologi? Kitaran semasa matahari iaitu kitaran suria 25 bermula pada Disember 2019. Aktiviti pada bintang dijangka memuncak lebih awal dan lebih kuat daripada ramalan sebelum ini. Nyalaan suria, lentingan jisim korona dan tumpuk matahari hanyalah sebahagian daripada kejadian suria yang dijangka meningkat dari segi kekerapan dan kekuatan pada tahun 2024. Tumpuk matahari adalah kawasan yang lebih gelap dan lebih sejuk di permukaan matahari di mana daya magnet jauh lebih tinggi daripada tempat lain di matahari. Suria maksimum bermakna lebih banyak ribut dan semasa ribut, aurora berlaku lebih kerap, lebih kuat, bertahan lebih lama dan boleh memanjang ke latitud yang lebih rendah daripada biasa. Aurora disebabkan oleh interaksi angin suria, iaitu aliran gas bermagnet panas yang dipanggil plasma dengan magnetosfera. Ini bermakna apa yang akan berlaku pada 2024 adalah peningkatan fenomena aurora di hemisfera utara dan boleh berlaku di Amerika Syarikat. Solar maksimum yang sepatutnya berlaku pada 2025 bakal berlaku lebih awal dari jangkaan. Akan tetapi ia tidak akan membawa kepada kemusnahan teknologi secara keseluruhannya. Kitaran semasa aktiviti suria kebiasaannya berlaku secara sederhana, tetapi jurang antara ramalan dan apa yang sebenarnya berlaku agak ketara dan ia semakin melebar. Kiraan tumpuk matahari yang digunakan sebagai ukuran untuk aktiviti suria adalah jauh lebih tinggi daripada nilai ramalan yang dikira oleh NOAA, NASA dan Space Environmental Service. Malah kiraan tumpuk matahari secara konsisten lebih tinggi daripada nilai yang diramalkan sejak September 2020. Ini bermakna, berbeza dengan ramalan, matahari berada dalam ayunan kitaran aktiviti yang luar biasa kuat. Saintis melihat arah aliran kitaran suria jangka panjang dan mendapati bahawa masa 11 tahun hanyalah purata. Sesetengah kitaran suria lebih lama sedikit daripada 11 tahun dan ada yang lebih pendek sedikit. Kitaran suria 23 adalah lebih panjang, yang konsisten dengan kelemahan kitaran suria 24. Tetapi kitaran suria 24 juga pendek, yang membawa makna bahawa kitaran suria 25 berkemungkinan lebih kuat. Mungkin antara yang terkuat dalam rekod, malah tumpuk matahari juga kian meningkat. Peningkatan aktiviti suria bermakna peluang luas untuk ribut suria melanda bumi. Ribut suria yang dahsyat mampu mengganggu telekomunikasi, grid kuasa dan menyebabkan aurora. Dan peristiwa ini hanya tertumpu di hemisfera utara atau selatan, terutamanya di lingkaran Arktik dan Antartik. Malaysia berada di garisan khatulistiwa, maka fenomena ribut suria tidak akan mengancam negara kita. Fenomena ribut suria 2024 tidaklah dahsyat sehingga boleh melumpuhkan teknologi dunia. Ribut suria amat sukar untuk diramalkan. Para saintis juga telah membangunkan kaedah ramalan yang akan memberikan notis 1 hingga 3 hari tentang ribut suria dan nyalaan suria yang akan berlaku, seperti sistem amaran di Pusat Ramalan Cuaca Angkasa NOAA dan kaedah ramalan nyalaan suria baru yang dibangunkan oleh saintis. Pada Mac 2023, NASA mengumumkan bahawa model komputer Dagger yang menggabungkan kecerdasan buatan dan data satelit boleh meramalkan kesan ribut suria di bumi dengan masa pendahuluan 30 minit. Kesimpulannya, anda tidak perlu risau dengan fenomena ini. Ia seringkali berlaku, akan tetapi bukan di negara kita. Beri pendapat anda, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolet signing off from space.